Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Islam Madani. Saya Muhammad Arfan Musri bin Muhammad Bakri. Saya Khadijah Alia binti Muhammad Nizam. Dan saya Yasmin Suraya binti Rosli, kami dari kelas B7. Pada hari ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi kemahiran menulis tahun 3 beserta bahan bantu mengajar. Mempersembahkan Pengenalan. Rancangan Pengajaran Harian ataupun RPH merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh guru untuk beberapa waktu pelajaran. Sebelum merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru perlulah yang pertama mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam. Yang kedua, memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai. Yang ketiga, merancang pengajarannya. Yang keempat, menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima, menyediakan bahan bantu pengajaran ataupun BBM. Dan yang terakhir adalah menyediakan penilaian. RPH biasanya mengandungi 3 peringkat, iaitu peringkat pertama peringkat perancangan sebelum pengajaran, peringkat kedua peringkat pelaksanaan pengajaran, dan peringkat terakhir adalah peringkat penilaian. Pada peringkat perancangan sebelum mengajar, dua perkara penting yang perlu dikenal pasti adalah isi kandungan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid serta penetapan objektif pembelajaran. Dalam merancang isi kandungan, guru perlu memahami terlebih dahulu konsep-konsep asas yang seharusnya dikuasai untuk membolehkan seseorang dapat mempelajari sesuatu topik tersebut. Seterusnya, cara mengajar dirancang berpandukan kepada objektif pembelajaran. Kita perlu memikirkan aktiviti atau langkah pengajaran yang sesuai untuk mencapai objektif yang ditetapkan dan murid dinilai secara berterusan. Rancangan pengajaran harian merupakan satu rekod khas yang disediakan oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu, rancangan pengajaran harian ini merupakan satu garis panduan kepada guru dalam menjamin pencapaian objektif bagi sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Rancangan pengajaran harian ini penting bagi guru sebagai persediaan mengajar supaya dapat melaksanakan semua yang dirancang secara sistematik dan teratur. Rancangan pengajaran ini juga penting sebagai bahan bukti bahawa guru telah bersedia sebelum mengajar. Tambahan pula, melalui rancangan pengajaran harian ini, guru dapat meningkatkan keyakinan diri dalam mengajar mengikut seperti mana yang telah dirancangkan. Ini dapat membantu dalam kelancaran penyampaian input sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Antara perkara yang penting dalam penulisan rancangan pengajaran dan pembelajaran ialah: yang pertama, hari; yang kedua, tarikh; yang ketiga, mata pelajaran; seterusnya, kelas, masa, tajuk, objektif, kemahiran yang ingin dicapai, aktiviti, dan juga yang terakhir adalah refleksi. Seterusnya, kita bergerak kepada contoh RPH yang telah kami lakukan ataupun kami hasilkan, yang mana kami meletakkan pada hari Rabu, tarikh pada 1 Mac 2024, mata pelajaran Bahasa Melayu, tahun 3 Intelek, masa 8.10 pagi sehingga 9.10 pagi. Jadi kehadiran murid bilangan asal 25 orang, hadir 25, tidak hadir kosong. Jadi kami meletakkan tema kesihatan dan tajuk yang kami pilih adalah amalan pemakanan sihat. Fokus kemahiran yang kami fokuskan adalah kemahiran menulis. Seterusnya, standard kandungan 3.3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, standard pembelajaran 3.2.1, membina dan menulis. Nombor 1 adalah ayat dan nombor 2 adalah perenggan. Seterusnya adalah objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis ayat menggunakan kaedah skop, dan yang kedua adalah membina perenggan ayat secara bertulis berdasarkan perkataan yang diperoleh daripada kuis secara berkumpulan. Seterusnya, kemahiran menulis
Yang pertama tata bahasa, sintaksis, jenis ayat, dan seterusnya adalah kosakata, kosakata tradisional dan juga nian. Nian tu merupakan yang terkini lah. Seterusnya, elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum ini merujuk kepada elemen yang dimasukkan dalam pembelajaran yang tidak ada dalam pembelajaran tersebut. Contohnya, pembelajaran bahasa Melayu tetapi dimasukkan pembelajaran sains ke dalam mata pelajaran tersebut. Okey, contoh yang pertama bahasa, penggunaan bahasa yang betul dan tepat. Yang kedua, nilai murni, menjaga kesihatan, kerajinan, kerjasama, ketekunan. Seterusnya, sains dan teknologi seperti yang saya beritahu tadi, pengetahuan tentang amalan pemakanan sihat secara saintifik. Yang seterusnya, kreativiti dan inovasi, pengaplikasian imajinasi dan idea dalam bentuk tulisan, teknologi maklumat dan komunikasi, TMK, penggunaan bahan bantu mengajar BBM berasaskan TMK, iaitu melalui YouTube, menerusi tayangan video, lagu animasi, aplikasi pembelajaran digital. Yang terakhir adalah elemen kemahiran insaniah. Yang pertama, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, dan yang terakhir adalah kemahiran komunikasi. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan semasa membuat aktiviti yang kami rancang ialah strategi pengajaran yang berpusatkan murid. Seterusnya, kami juga menggunakan pendekatan tematik iaitu pembelajaran yang berasaskan tema, iaitu tema kami kesihatan dan tajuk kami ialah amalan pemakanan yang sihat. Seterusnya, bagi kemahiran berfikir iaitu mengenal pasti kata kerja dan mengaplikasikan dalam kaedah skop untuk penghasilan ayat. Bagi teknik pengajaran kemahiran menulis pula ialah teknik soal jawab, teknik perbincangan dan teknik pembinaan ayat. Kami juga turut memasukkan elemen didik hibur dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kami, iaitu kami selitkan nyanyian serta kecerdasan pelbagai pula. Kami memilih aspek verbal linguistik, aspek interpersonal dan aspek kinestetik bagi diterapkan dalam aktiviti pengajaran kami. Bagi pembelajaran konstruktivisme pula, iaitu dari segi membuat refleksi dan kesimpulan, manakala belajar cara belajar, iaitu kemahiran mengumpul dan memproses maklumat dalam lirik lagu yang akan dijalankan di dalam aktiviti pengajaran kami. Seterusnya, bagi pembelajaran kontekstual pula, menghubungkan pembelajaran murid dengan kehidupan seharian melalui video animasi yang akan ditayangkan. Seterusnya, bagi pentaksiran bilik darjah pula, PBD, terdapat dua jenis, iaitu kaedah pentaksiran yang dijalankan secara kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis, manakala instrumen pentaksiran pula akan dijalankan melalui lembaran kerja pengayaan dan senarai semak serta platform pemulihan digital. Berikut merupakan bahan bantu mengajar yang kami gunakan sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, iaitu 1 komputer riba, 1 tablet, 1 projektor LCD, 1 pembesar suara, 6 bahan maujud dalam kategori makanan yang akan digunakan dalam set induksi, 5 kertas dan pensel yang akan digunakan sewaktu langkah 2, dan 22 lembaran kerja untuk digunakan dalam aktiviti pengayaan, manakala aktiviti pemulihan yang melibatkan 3 orang murid akan menggunakan platform digital. Seterusnya, kita masuk pula kepada pengetahuan sedia ada dalam aspek pengurusan bilik darjah yang akan dijalankan selama 2 minit sebelum aktiviti pengajaran dimulakan. Terdapat 2 aspek yang perlu ditekankan oleh guru sebelum menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, aspek kebersihan kelas. Guru haruslah memastikan kelas dalam keadaan bersih agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih kondusif. Aspek yang kedua, dari segi persediaan murid untuk belajar, iaitu guru haruslah memastikan semua murid dalam keadaan yang bersedia untuk belajar. Guru juga haruslah menggunakan peralatan yang sesuai dengan sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan dirancang. Kemudian, kita akan balik pula kepada set induksi yang akan dijalankan selama 7 minit. Seperti yang kita tahu, set induksi merupakan satu aktiviti bagi murid menggambarkan tajuk yang bakal dipelajari mereka pada hari tersebut.
Oleh itu, guru boleh membawa beberapa jenis makanan dan memaparkan makanan tersebut kepada murid yang berkaitan dengan topik amalan pemakanan sihat. Guru akan membawa 6 jenis makanan yang terdiri daripada snake, buah apel, lobak merah, minuman berkarbonat, lollipop dan roti. Oleh itu, murid akan diminta untuk melihat bahan majuk tersebut dan mengenal pasti makanan-makanan yang ditunjukkan. Guru juga boleh memilih beberapa orang murid untuk menyatakan jawapan tentang makanan yang dapat dilihat oleh mereka. Kemudian, murid akan memberikan respon berdasarkan pertanyaan yang diberikan guru dalam sesi soal jawab yang akan dijalankan. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk mengelaskan makanan-makanan tersebut kepada beberapa jenis tingkat yang terdapat dalam piramid makanan Malaysia. Guru juga akan membimbing murid untuk menghubungkaitkan jawapan yang telah dibincang dengan topik pelajaran pada hari tersebut. Kita lihat pula kepada bahan bantu mengajar yang digunakan dalam set induksi, iaitu pelbagai jenis makanan seperti buah apel, lobak merah, lollipop, snake dan sebagainya yang dikenali sebagai bahan maujud. Bagi kecerdasan pelbagai, kami telah memilih aspek verbal linguistik dan aspek interpersonal untuk diterapkan dalam sesi set induksi ini. Kemudian, bagi kemahiran berfikir, kami menggunakan kemahiran menganalisis, kemahiran menghubungkaitkan dan kemahiran menjana idea. Teknik yang digunakan dalam set induksi pula ialah teknik soal jawab dan teknik perbincangan. Manakala pembelajaran kontekstual pula menghubungkaitkan dengan pengalaman dalam kehidupan seharian murid-murid, dan nilai yang digunakan dalam set induksi ini ialah nilai keberanian murid untuk bercakap tentang pengalaman mereka berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Berikut merupakan beberapa soalan yang boleh ditanya oleh guru semasa sesi set induksi. Soalan pertama, apakah makanan yang dapat kamu lihat di tangan cikgu ini? Jadi, jangkaan jawapan oleh murid, buah apel, snake, lollipop, roti, lobak merah dan minuman berkarbonat. Soalan yang kedua, kelaskan jenis makanan tersebut mengikut piramid makanan Malaysia. Murid juga boleh menjawab lemak iaitu lollipop, snake dan minuman berkarbonat. Karbohidrat seperti roti, manakala vitamin seperti buah apel dan lobak merah. Soalan terakhir sekali ialah, berdasarkan semua bahan yang telah kamu sebutkan, bolehkah kamu semua nyatakan tajuk yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, jangkaan jawapan oleh murid ialah tajuk amalan pemakanan sihat. Langkah 1 akan dijalankan selama 10 minit, iaitu video lagu animasi Didi and Friend. Jadi, guru akan menunjukkan ataupun memaparkan video lagu animasi Didi and Friend. Tonton video dan cari kata kerja. Jadi, guru mempamerkan dan memperdengarkan video lagu animasi Didi and Friends yang bertajuk Makanan Hebat kepada murid yang akan dimainkan sebanyak 2 kali. Okey, kali pertama video dipermainkan adalah untuk menceriakan suasana, dan kali kedua video dipasang adalah untuk murid mengenal pasti ataupun mencari kata kerja yang akan dibimbing oleh guru. Murid-murid menyanyikan lagu berdasarkan lirik lagu yang terdapat dalam video lagu animasi tersebut. Murid melakukan pergerakan kreatif sambil bernyanyi bersama-sama. Seterusnya, guru memberitahu murid supaya mencari kata kerja yang terdapat dalam video untuk proses pembinaan ayat. Jadi, yang terakhir adalah guru menerangkan teknik membuat ayat berdasarkan teknik skop. Jadi, teknik skop saya akan terangkan sebentar saja lagi dalam slide yang seterusnya. Jadi, seterusnya sambungan langkah 1. Penerangan guru tentang teknik skop adalah melalui nyanyian yang direka oleh guru sendiri. Sebentar saja lagi saya akan menerangkan bagaimana teknik skop akan dinyanyikan oleh saya sendiri untuk menerangkan S itu merujuk kepada apa, K itu merujuk kepada apa, dan O seterusnya P. Seterusnya, murid mengenal pasti kata kerja yang terdapat dalam video yang telah dipertontonkan. Guru dan murid berbincang dan bersoal jawab tentang jawapan yang telah dikenal pasti dalam lirik lagu animasi. Guru membimbing murid membina ayat berdasarkan kata kerja yang telah didapati oleh murid. Jadi, langkah 1 ini memerlukan guru sebagai ejen pentinglah untuk menerangkan kepada murid teknik
membuat ayat berdasarkan teknik skop. Jadi guru menerapkan elemen didik hibur lagi, iaitu menyanyi sambil-sambil untuk menerangkan teknik skop. Jadi murid pula mengenal pasti kata kerja dalam video yang telah dipertontonkan, dan pada masa yang sama murid dapat belajar tentang makanan-makanan yang sihat untuk dimakan, seperti sayur dan juga buah-buahan. Jadi baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana teknik skop digunakan dalam pembinaan ayat. Jadi yang pertama, S. S merujuk kepada siapa, iaitu melibatkan orang. K merujuk kepada kerja, yakni merupakan kata kerja yang ada dalam ayat. O membawa maksud objek yang akan diletakkan selepas kata kerja. Dan P merujuk kepada perluasan, iaitu pelengkap kepada ayat untuk menyampaikan maksud yang tertentu. Jadi saya akan membuat sedikit simulasi bagaimana saya menyampaikan teknik skop kepada pelajar dalam kaedah nyanyian. Jadi beginilah. S untuk siapa, K untuk kerja, O untuk objek, P perluasan. Dan itu serba sedikit nyanyian saya untuk menerangkan apakah maksud di sebalik SKOP itu. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan skop itu kepada pelajar, iaitu S. Jadi sebagaimana yang kita tahu, saya akan memberikan satu gambar rajah yang menunjukkan situasi lah ataupun keadaan. Contohnya, saya menyuruh murid memperlihatkan S itu merujuk kepada siapa, iaitu orang. Dan yang seterusnya, perbuatan orang tersebut, K, kerja, kata kerja. Dan seterusnya objek. Objek ini, objek merujuk kepada benda yang diletakkan selepas kata kerja. Contohnya membasuh. Objeknya membasuh apa? Membasuh pinggan. Itulah objek. Saya akan menerangkan kepada murid sebegitulah. Jadi perluasan ni melengkapkan ayat tersebut. Contohnya membasuh pinggan di mana? Di dapur. Itulah perluasan yang saya maksudkan. Jadi itulah serba sedikit teknik skop yang akan saya sampaikan kepada pelajar melalui kaedah nyanyian. Kita beralih pula kepada langkah 2 yang akan dijalankan selama 18 minit. Terdapat 2 aktiviti yang telah dirancang dalam langkah 2 ini, iaitu aktiviti yang pertama, kuis amalan pemakanan sihat. Pada mulanya, murid akan dipecahkan secara sama rata kepada 5 kumpulan dengan menggunakan putaran roda digital yang dipilih secara rawak. Kemudian, setiap ahli kumpulan akan duduk secara memanjang ke belakang mengikut perbincangan dan persetujuan semua ahli, dan pelajar yang berada di hadapan akan mendapat sehelai kertas dan sebatang pensel. Sebelum memula, guru akan memperdengarkan video lagu animasi Didi and Friends yang bertajuk Nyam Nyam kepada murid sebanyak 2 kali. Dan setelah guru menerangkan syarat permainan kepada murid-murid yang berada di hadapan dikendaki untuk menulis jawapan yang betul bagi soalan kuis yang dipamerkan berdasarkan lagu yang diperdengarkan dalam masa 10 saat. Baiklah, aktiviti kedua pula yang dinamakan sebagai cerita misteri adalah sambungan berdasarkan aktiviti pertama tadi, iaitu kuis amalan pemakanan sihat. Iaitu, murid akan diminta untuk membina satu ayat yang lengkap berkaitan tajuk amalan pemakanan sihat dengan menggunakan teknik skop yang telah dipelajari berdasarkan jawapan kuis yang telah ditulis. Contohnya, berdasarkan jawapan kuis tersebut, lagu yang telah dipamerkan sebentar tadi berkaitan dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Oleh itu, murid yang berada di hadapan sekali akan menulis di dalam sehelai kertas tadi sama ada jawapannya sayur-sayuran ataupun buah-buahan dan mengangkat kertas tersebut. Apabila guru melihat jawapan tersebut,
jika jawapan tersebut salah, murid akan ditolak satu mata, manakala jika jawapan yang ditulis oleh murid adalah jawapan yang betul, murid akan mendapat satu mata. Okey, baiklah. Jadi, permainan ini, cerita misteri ini, apabila murid menulis jawapan yang betul seperti sayur-sayuran ataupun sama ada murid menulis jawapan yang salah sekalipun, buah-buahan, murid haruslah menyambung perkataan tersebut dengan membina satu ayat yang lengkap dengan menggunakan teknik skop yang telah dipelajari tadi. Jadi, apabila ayat yang ditulis lengkap dengan menggunakan teknik skop, murid akan mendapat tambahan satu mata lagi. Kemudian, murid akan memberi kertas yang telah ditulis tadi kepada ahli kumpulan seterusnya yang berada di belakang mereka. Dan mereka haruslah menyambung semula ayat yang telah dibina oleh rakan di hadapan dengan menggunakan perkataan yang didapati daripada kuis sebentar tadi. Oleh itu, kuis dia sebenarnya bergila-gila antara kuis dan cerita misteri ini, sehingga murid di belakang sekali dan sehingga membentuk satu perenggan ayat. Jadi kumpulan yang dapat membina satu perenggan ayat dengan gramatis akan diberikan mata ganjaran bonus pada akhir sesi pembelajaran. Dan setiap binaan ayat yang menarik akan dinilai oleh guru dan guru akan memberi komen dari sudut positif dan memberi penambahbaikan jika perlu kepada murid-murid tersebut. Baiklah, ini merupakan simulasi bagi aktiviti dalam langkah kedua. Pertama sekali, murid akan dibagikan kepada 5 kumpulan dengan menggunakan putaran roda digital dan murid akan duduk secara memanjang ke belakang untuk kumpulan masing-masing. Kemudian, murid akan diperdengarkan dengan video animasi Didi and Friends yang bertajuk Nyam Nyam, kerana kuis amalan pemakanan sihat akan berdasarkan lagu dan informasi yang terdapat dalam lagu tersebut. Setelah selesai murid memperdengarkan lagu sebanyak 2 kali, guru akan mempamerkan aktiviti kuis amalan pemakanan sihat, permainan amalan pemakanan sihat ini. Jadi murid dan rakan sekali akan menjawab terlebih dahulu. Murid akan diberikan masa 10 saat untuk menjawab soalan kuis tersebut dengan menulis jawapan yang dipilih di dalam kertas. Contohnya seperti soalan ini, jawapannya ialah sayur-sayuran. Akan tetapi jika murid menulis buah-buahan, murid akan ditolak satu mata. Kemudian katakanlah apabila murid itu menulis sayur-sayuran, murid akan diberikan masa selama 2 minit pula untuk membina ayat berdasarkan perkataan sayur-sayuran tersebut. Akan tetapi jika murid tersebut menulis perkataan buah-buahan, iaitu jawapan yang salah, murid tetap perlu membina ayat berdasarkan perkataan buah-buahan dengan menggunakan teknik skop yang telah dipelajari. Setelah selesai masa 2 minit tamat, murid diminta untuk memberikan kertas tersebut kepada ahli kumpulannya yang berada di belakang, dan pembelajaran akan berterusan sehingga setiap orang dapat untuk membina satu ayat. Dan apabila 5 ayat telah lengkap, mereka perlu menyambungkan ayat tersebut sehingga menjadi satu perenggan ayat yang lengkap. Jadi guru boleh menilai kebolehan murid untuk membina ayat berdasarkan aktiviti ini dengan menggunakan teknik skop, sama ada pembinaan ayat murid adalah secara gramatis ataupun tidak. Terdapat juga soalan bonus yang disediakan oleh guru, dan apabila dicampurkan, kumpulan dengan mata yang terbanyak akan mendapat ganjaran hadiah. Baiklah, nilai murni yang terdapat dalam aktiviti langkah 2 ini ialah nilai kerjasama, nilai keyakinan dan nilai ketekunan. Kemudian, bagi kemahiran berfikir pula, kami menerapkan kemahiran menjana idea dalam diri murid semasa menjalankan aktiviti langkah 2 ini. Seterusnya, bagi kecerdasan pelbagai, kami menggunakan aspek verbal linguistik dan aspek interpersonal. Bagi strategi pengajaran pula, kami menggunakan strategi pembelajaran yang berpusatkan murid. Bagi pengajaran abad ke-21 pula, kami menerapkan pembelajaran secara kooperatif, iaitu pembelajaran dalam kumpulan. Seterusnya, bagi kreativiti dan inovasi pula, aktiviti ini dapat menjana idea dalam diri murid dan murid dapat menyampaikan idea kreatif secara dalam tulisan. Manakala bagi pentaksiran ambil darjah pula dilaksanakan secara kaedah bertulis, iaitu murid menulis jawapan dan membina ayat sendiri berdasarkan perkara yang ditulis. Bagi elemen merentas kurikulum pula, kami menggunakan bahasa, nilai murni serta TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi pembelajaran secara kooperatif pula ialah menyelesaikan tugasan
Dan akhir sekali, kemahiran insaniah yang digunakan ialah kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah serta kemahiran kerja berpasukan. Baiklah, sekarang saya akan sambung pembentangan bagi langkah ketiga dalam rancangan pengajaran harian Kemahiran Menulis tahun 3. Bagi langkah yang ketiga, aktiviti yang terlibat ialah aktiviti rasangan minda, aktiviti pengayaan dan aktiviti pemulihan. Bagi langkah 3 ini, bahan bantu mengajar yang diperlukan ialah yang pertama, lembaran kerja pengayaan dan yang kedua ialah lembaran kerja pemulihan yang digunakan dalam platform digital. Bagi kecerdasan pelbagai pula, elemen yang terlibat ialah verbal linguistik, yang kedua ialah interpersonal dan yang ketiga ialah intrapersonal. Bagi kemahiran berfikir pula, kemahiran yang terlibat ialah kemahiran untuk menyusun mengikut keutamaan dan kemahiran berfikir untuk menjanakan idea. Dan yang terakhir, kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah yang diperlukan bagi langkah 3 ini ialah yang pertama, kemahiran komunikasi dan yang kedua ialah kemahiran kerja berpasukan. Seterusnya, bagi langkah 3 ini juga kami menekankan tentang ciri-ciri PAK 21 iaitu yang pertama ialah berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, yang kedua pembelajaran aktif dan yang ketiga pembelajaran kendiri. Bagi pentaksiran bilik darjah pula, kami menekankan tentang kaedah lisan dan penulisan. Instrumen yang terlibat bagi langkah 3 ini ialah lembaran kerja pengayaan dan senarai sewa dan yang kedua ialah platform digital bagi aktiviti pemulihan. Baiklah, kita telusuri pula pelaksanaan aktiviti rasangan minda. Skop aktiviti yang terlibat ialah kepentingan amalan pemakanan sihat yang merangkumi dua aspek yang penting. Yang pertama ialah gizi seimbang yang melibatkan pemakanan dan yang kedua ialah kesihatan dalam kehidupan seharian. Arahan pelaksanaan aktiviti ini ialah yang pertama, murid-murid diminta untuk membincangkan kepentingan amalan pemakanan sihat dari dua aspek. Yang pertama, gizi seimbang dan yang kedua, kesihatan dalam kehidupan seharian secara berkumpulan. Yang kedua, beberapa orang murid membacakan jawapan mereka di hadapan kelas dan seterusnya guru membuat penambahbaikan atau pembetulan secara serta-merta sekiranya ada kesilapan pada jawapan yang diberikan oleh murid. Berikut merupakan contoh bagi aktiviti rasangan minda. Guru boleh bertanyakan soalan seperti, berdasarkan topik yang dipelajari pada hari ini, mengapakah kita perlu mengamalkan pemakanan yang sihat dalam kehidupan seharian? Dan ini adalah jangkaan jawapan murid-murid yang akan diberikan semasa guru bertanyakan soalan tersebut. Sebagai contoh, kepentingan amalan pemakanan sihat dari aspek gizi seimbang, pemakanan yang sihat akan memberikan tenaga, menguatkan tulang dan mendapatkan vitamin. Dari aspek yang kedua pula iaitu kesihatan dan kehidupan seharian, pemakanan yang sihat mampu mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit kronik seperti obesiti dan serangan jantung dan kita juga tidak mudah jatuh sakit. Berikut yang telah saya nyatakan tadi ialah jangkaan jawapan yang akan diberikan oleh murid-murid semasa guru bertanyakan dalam aktiviti rasangan minda. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada aktiviti yang kedua iaitu aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan ini berfungsi untuk memperkukuhkan apa yang dipelajari oleh murid dalam langkah 1 dan langkah 2. Item yang diperlukan bagi aktiviti pengayaan ini, murid perlu menceritakan secara tulisan tentang amalan pemakanan sihat di rumah dalam bentuk komik. Arahan pelaksanaan bagi aktiviti pengayaan ini ialah secara individu, murid akan diberikan satu lembaran pengayaan yang mengandungi template komik. Murid akan melukis dan menulis cerita pendek tentang amalan pemakanan sihat di rumah dalam template komik yang telah disediakan. Kemudian setelah selesai, murid akan serahkan semula kepada guru lembaran tersebut dan guru akan menyemak lembaran kerja tersebut dan membuat penambahbaikan atau pembetulan sekiranya ada kesalahan pada jawapan yang disediakan oleh murid. Di mana dalam lembaran tersebut, guru akan menyemak ayat penceritaan yang ditulis oleh murid. Berikut menunjukkan hasil pembelajaran murid dalam aktiviti pengayaan. Lembaran yang mengandungi jawapan murid akan dikumpulkan dan digabungkan membentuk satu buku komik iaitu Amalan Pemakanan Sihat Murid Tahun 3 Intelek. Dalam pada masa yang sama, guru juga boleh melakukan pentaksiran bilik darjah untuk memberikan tahap penguasaan bagi kemahiran menulis melalui aktiviti pengayaan ini.
Sebentar tadi kita telah telusuri tentang aktiviti pengayaan. Sekarang kita fokuskan pula kepada aktiviti pemulihan. Aktiviti pemulihan dilaksanakan adalah untuk membantu murid-murid yang tidak mampu menguasai hasil pembelajaran yang dilakukan dalam aktiviti langkah 1 dan langkah 2. Bagi aktiviti pemulihan yang telah kami sediakan, murid perlu menyusun ayat mengikut turutan yang betul menggunakan teknik skop yang berpandu. Pada langkah yang sebelumnya, langkah 1, teknik skop yang diajarkan kepada murid adalah teknik skop yang asas, di mana dalam aktiviti pemulihan ini kami perincikan lagi teknik skop itu, iaitu teknik skop yang berpandu, supaya murid-murid yang belum mampu menguasai lebih faham bagaimana ayat dibina menggunakan teknik ini. Arahan pelaksanaan bagi aktiviti pemulihan ini ialah secara individu, murid akan menyusun ayat dalam bentuk yang betul menggunakan teknik skop dalam platform digital yang disediakan, iaitu WordWall. Dalam platform digital WordWall itu akan diberikan satu ayat yang lengkap yang telah diterabukan perkataan itu. Kemudian, murid pemulihan akan menyusun perkataan-perkataan itu membentuk satu ayat yang lengkap. Jadi, daripada aktiviti tersebut, mereka akan faham bagaimana menggunakan teknik skop dalam membina ayat. Bermula daripada subjek, yang kedua kata kerja, yang ketiga objek, dan yang keempat adalah perluasan ataupun penerangan. Dan guru, dalam masa yang sama, guru memantau aktiviti murid dan memberikan maklum balas sekiranya perlu. Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran PDP selesai dalam kelas, guru akan melakukan aktiviti refleksi, di mana aktiviti refleksi memerlukan kecerdasan pelbagai iaitu verbal, linguistik dan interpersonal. Dalam masa yang sama juga, aktiviti refleksi ini memerlukan pembelajaran secara konstruktivism, di mana murid akan membuat refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari sepanjang hari tersebut. Kemahiran berfikir yang terlibat juga ialah kemahiran merumus, di mana murid akan merumus tentang apa yang mereka pelajari dan mengaitkan perkara tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan. Nilai yang terdapat dalam aktiviti refleksi ini ialah yang pertama, kerjasama, kerajinan dan aktiviti berpasukan. Dalam aktiviti refleksi ini, aspek yang perlu ditekankan ialah aspek kognitif dan aspek sosial. Bagi aspek kognitif adalah meliputi kepada rumusan isi pelajaran iaitu kepentingan mengamalkan amalan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian. Manakala aspek sosial pula adalah meliputi pujian dan dorongan terhadap setiap usaha dan kejayaan murid. Arahan pelaksanaan bagi aktiviti refleksi ini ialah murid menyebut semula amalan pemakanan sihat dan kepentingannya dalam kehidupan seharian yang telah dipelajari pada hari tersebut mengikut pengelasan kategorinya. Dan guru memberikan bimbingan kepada murid untuk membuat rumusan isi pembelajaran semasa aktiviti PDP. Seterusnya, bagi refleksi guru terhadap aktiviti pembelajaran dan pengajaran pada hari ini ialah aktiviti PDP pada hari ini dapat dilaksanakan dengan begitu lancar dan teratur. Penggunaan bahan bantu mengajar BBM yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi TMK seperti tayangan video lagu animasi dan aktiviti berasaskan platform digital iaitu Canva dan WordWall telah menarik minat murid untuk kekal fokus dalam kelas di samping mereka lebih mudah untuk memahami isi pelajaran. Tambahan lagi, hampir keseluruhan murid telah memberikan respons yang amat memberangsangkan dan menjawab setiap soalan yang diutarakan guru dengan baik. Secara keseluruhannya, murid-murid 3 intelek dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini
Rentetan mereka dapat mengenal pasti serta menyenarakan amalan pemakanan yang sihat dan kepentingannya dalam bentuk lisan dan tulisan iaitu pembinaan ayat seperti yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Bahkan murid-murid juga mampu membina ayat dalam bentuk komik berdasarkan amalan pemakanan sihat di rumah semasa aktiviti pengayaan dilaksanakan dalam kelas. Kelebihan bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ialah penggunaan teknik skop yang telah memberikan panduan asas kepada murid dalam membina ayat yang betul. Tambahan lagi, penggunaan bahan bantu mengajar secara digital yang menarik membantu murid untuk lebih faham tentang pengajaran pada hari ini. Sesi perbincangan yang diadakan sepanjang aktiviti PDP juga telah merangsang minda murid-murid untuk menjana idea di samping mereka dapat bertukar-tukar pandangan berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan kepentingannya. Tuntasnya, murid telah mempamerkan satu pemahaman yang jitu kerana mereka bukan sahaja mampu untuk mengetahui tentang topik yang dipelajari pada hari ini, maka mereka juga berjaya untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik skop dengan betul dan tepat. Namun begitu, terdapat juga kekurangan yang dapat dilihat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini kerana disebabkan pengurusan masa yang tidak ditepati dan kekurangan peranti digital. Hal ini telah menyebabkan beberapa aktiviti yang dirancang terpaksa dipercepatkan sekaligus mengganggu sedikit perjalanan aktiviti PDP di samping murid perlu berkongsi peranti semasa aktiviti dilaksanakan, khususnya semasa aktiviti pemulihan. Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah guru perlulah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dan guru perlulah menepati masa bagi setiap langkah pengajaran yang telah ditetapkan. Akhir sekali, secara kesimpulannya, rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar BPM amat penting bagi memastikan sesi PDP berjalan dengan lancar dan memenuhi kehendak kurikulum yang telah digariskan. Namun begitu, pembinaan kedua item tersebut mestilah berpandukan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam DSKP. Dalam pada itu, aktiviti pengajaran dan strategi pembelajaran juga hendaklah bersesuaian dengan kemahiran atau aspek yang ingin diajarkan supaya hasil pembelajaran yang optimum dapat dicapai oleh murid. Berikut merupakan senarai rujukan bagi menghasilkan rancangan pengajaran harian RPH dan bahan bantu mengajar PPM. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.